Dalam dunia yang pesat membangun ini, kehidupan seseorang individu boleh berjalan dengan lancar atau buruk dalam pelbagai cara. Konsep budaya hedonisme merupakan satu faktor utama yang membuatkan perkara seperti itu terjadi. Hedonisme adalah suatu gaya hidup yang mempunyai ciri keterbukaan terhadap pengalaman yang mempunyai kenikmatan serta kebahagiaan yang tinggi. Idea ini merupakan satu teori yang berkait rapat dengan kualiti yang dipegang oleh seseorang individu sebagai pemacu asas dalam membaiki ciri-ciri pada diri mereka. Hedonisme merupakan satu isu semasa yang sering dihadapi oleh umat manusia di serata dunia. Oleh itu, budaya hedonisme ini adalah salah satu komponen yang dipegang oleh masyarakat, terutama sekali golongan muda, dan perlulah diperbincangkan supaya budaya ini dapat diperelokkan secara keseluruhan. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, hedonisme bermaksud pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Pengertian hedonisme dalam bahasa Yunani pula adalah kegembiraan, kesenangan atau kenikmatan. Terdapat dua ahli falsafah yang boleh dikaitkan dengan hedonisme, iaitu Epicurus dan Aristippus. Fahaman hedonisme ini didukung oleh Aristippus. Beliau mengatakan bahawa yang terbaik untuk manusia adalah kesenangan. Epicurus pula mengatakan bahawa tujuan hidup adalah untuk kesenangan dan juga kedamaian. Kumpulan yang terpengaruh, terutama sekali individu. Kesihatan individu akan terjejas dan mereka akan melupakan maklumat hidup mereka. Selain itu, kumpulan yang kedua ialah keluarga. Hubungan keluarga akan terabai dan dijarakkan. Selain itu, masyarakat. Masyarakat akan menjadi lebih kurang berdaya maju. Dan terakhir sekali, negara akan menghadapi cabaran pembangunan dalam jangka masa yang panjang oleh sebab hedonisme. Baiklah, kita bergerak kepada amalan dan ciri. Para hedonis sentiasa berusaha meningkatkan cara hidup masing-masing demi memaksimumkan prinsip kegembiraan dan keseronokan dalam hidup. Pengutamaan ilmu moden ciptaan manusia untuk motif diri sendiri. Maka ciri-cirinya adalah melahirkan manusia yang keras hati, menolak kebenaran dan sentiasa hidup dalam keselesaan, dahagakan kekayaan individualistik dan materialistik. Maksudnya mereka mementingkan diri sendiri dan mengejarkan kekayaan dunia. Mereka juga menggalakkan para hedonis lain melakukan kejahatan. Isu semasa yang dapat dikaitkan dengan hedonisme ialah seperti LGBT. LGBT adalah akronim yang merujuk kepada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Fenomena ini sukar dibendung di negara ini. Fenomena ini berleluasa secara meluas di Malaysia dan semakin menjadi isu yang serius seperti transgender yang dikenali sebagai maknyah dan pondan. Yang lebih merisaukan ialah apabila ramai artis, influencer malahan YouTuber juga yang menormalisasikan perkara ini secara terang-terangan dan mengubah jantina dan mengamalkan hubungan sejenis. Ini menjadi serius kerana anak muda kini lebih mudah terpengaruh dengan golongan LGBT yang bukan sahaja sudah mencabar undang-undang, malahan hukum Tuhan iaitu hubungan sejenis. Antara tindakan kumpulan yang dipengaruhi falsafah hedonisme ialah melakukan jenayah sosial. Individu yang mempunyai sifat hedonisme pasti akan bersifat kemewahan. Akibat terlalu mengejar kemewahan dan harta dunia, golongan ini terjerumus dalam melibatkan diri melakukan jenayah. Budaya hedonisme yang timbul dalam sifat seseorang akan menyebabkan jenayah sosial dalam kalangan remaja akan meningkat. Sebagaimana kita sedia maklum, golongan muda mudah untuk terpengaruh melakukan aktiviti tidak bermoral, memandangkan mereka masih kurang pegangan hidup. Terdapat golongan muda yang sanggup untuk melibatkan diri melakukan aktiviti yang tidak sah seperti penipuan, pencurian maklumat, judi cyber, skim cepat kaya dan sebagainya. Ini semua dilakukan untuk mendapatkan wang tanpa mempedulikan sumber wang tersebut diperoleh. Wang tersebut akan digunakan oleh golongan ini demi memenuhi tuntutan hawa nafsu mereka.
Selain itu, golongan yang terpengaruh dengan falsafah Hinduisme ini khususnya remaja terlibat dalam pergaulan bebas. Mereka mendapatkan keseronokan dengan menghadiri konsert untuk berhibur dan melepaskan tekanan walaupun terpaksa membayar harga tiket yang mahal. Kehadiran remaja ke konsert bertujuan untuk melihat idola yang diagungkan oleh mereka seperti Billie Eilish. Konsert difahamkan membawa unsur penyebaran ideologi lesbian, gay, bisexual dan transgender iaitu LGBT dan sememangnya melanggar syariat Islam. Selain itu, trend kini menunjukkan golongan remaja turut mempunyai minat atau fanatik terhadap artis daripada negara Korea sehinggakan mereka yang bertudung pun dengan bangganya memeluk artis berlainan jantina tersebut di khalayak ramai walaupun mereka sedar mereka beragama Islam. Perkara ini tidak seharusnya terjadi kerana dapat mencemarkan imej muslimah di samping menjadi ikutan para fanatik yang lain. Seterusnya, kadar pengangguran meningkat berpunca daripada budaya hedonisme. Hal ini kerana pekerja hari ini ingin mengejar kemewahan dengan cepat dan tidak mahu bekerja teruk dalam jangka masa yang panjang. Golongan ini juga akan mudah putus asa apabila meraih pendapatan yang kecil sekaligus tidak dapat memenuhi kemahuan mereka. Aktiviti yang sedang berleluasa di Malaysia adalah pelaburan yang tidak mematuhi syariah. Golongan yang telah berjaya dalam bidang ini dapat hidup dalam kemewahan dalam masa yang singkat tanpa bekerja. Ada juga yang menjadikan pelaburan ini sebagai aktiviti sampingan untuk memperoleh pendapatan lumayan walaupun mereka sedang bekerja. Poin yang keempat ialah cara berfikir. Pelakon hedonisme, meskipun mereka telah beroleh banyak kesenangan, tetapi pelakon hedonisme tetap merasa kurang. Seterusnya, materialistik. Pelakon hedonisme mementingkan kesenangan dibandingkan dengan keperluan. Umumnya, orang yang mengamalkan gaya hidup hedonisme berpendapat bahawa dengan membelanjakan wang, mereka akan mendapat kesenangan dan kebahagiaan. Oleh itu, mereka akan terus membelanjakan wang. Akhir sekali, individualisme atau sering menyendiri merupakan dompak pertama yang diberikan oleh gaya hidup hedonisme. Selain sering menyendiri, seseorang yang menganut gaya hidup hedonisme juga menganggap dirinya lebih penting dari orang lain. Itu negara kebanyakan potensi setiap individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk menunjukkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan fizikal. Seterusnya, mengamalkan sikap hormat menghormati antara kaum dan agama dapat membantu memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Dari segi falsafah, pendidikan kebangsaan menerangkan tentang membangunkan potensi setiap individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan fizikal. Boleh capai dengan mendorong mereka untuk menyertai aktiviti kurikulum yang menyebabkan pembangunan akademik, moral dan sosial. Usaha ini bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan sendiri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Falsafah sejahtera yang menekankan kesedaran diri, etika dan kawalan emosi semasa menjalankan tanggungjawab untuk berinteraksi dengan masyarakat bagi menjelaskan jalan penyelesaian isu yang dihadapi oleh masyarakat mungkin melibatkan beberapa prinsip. Antaranya adalah kesedaran kendiri. Kesedaran kendiri adalah untuk memberi tumpuan kepada kesedaran diri yang merangkumi pengetahuan tentang nilai, keyakinan dan falsafah hidup sendiri. Selain itu, ia juga sentiasa menggalakkan introspeksi sebagai satu cara untuk membangun kesedaran diri dan memahami kesan pilihan pribadi terhadap masalah masyarakat. Penerapan kesedaran diri, etika dan kawalan emosi semasa menjalankan tanggungjawab untuk berinteraksi dengan masyarakat bagi menjelaskan jalan penyelesaian isu yang dihadapi oleh masyarakat dapat memberi kesan positif yang penting. Antara kesan yang diharapkan adalah peningkatan hubungan sosial. Ini dapat membangunkan kesedaran diri dan kawalan emosi yang boleh membawa kepada interaksi sosial yang lebih baik. Seterusnya, rangkaian sosial dapat diperkukuhkan dan kepercayaan dapat digalakkan apabila orang ramai boleh berhubung secara etika. Kesimpulannya, mengamalkan hedonisme tidak mendatangkan kesan yang baik kepada manusia.
Hedonisme menggalakkan manusia melakukan kejahatan demi memaksimumkan prinsip kegembiraan dan keseronokan dalam hidup. Kumpulan yang terpengaruh termasuk individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kesedaran sendiri amat penting dalam penyelesaian masalah hedonisme. Apabila ramai orang berhubung secara beretika, rangkaian sosial dapat diperkukuhkan dan kepercayaan dapat digalakkan. Dan peradaban manusia dapat dijaga dan diamalkan.